Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa setelah 4 bulan kita tak datang sini. Allah Ta'ala izinkan kita untuk duduk balik dalam majlis yang baik yang Rasulullah sebut Raudatul Jannah. Semoga Allah terus beri kita izin untuk datang berjemaah, dengar kuliah, duduk dalam majlis yang sangat indah dan diberi kita faham pada agama. Saya suka nak mengulang macam mana mungkin saya pernah cakap dulu sini dari tahun lepas. Dalam kitab Hidayatul Muta'alim wal Umdatul Mu'allim, ini ada satu kitab lah. Dia sebut dalam tu, barang siapa yang datang solat berjemaah, dia kata, tu yang guru kami kata dulu ni, buat 4, Allah bagi 6 ganjaran. Buat 4 benda je. Barang siapa hadir pada solat jemaah, 1, solat jemaah. Kemudian dia menduduki halakah ilmu. Inilah duduk belajar lah. 2. Kemudian dia mendengar kalamullah. Maknanya dia duduk belajar ilmu, dia dengarlah ayat Quran ke apa ke, dia dengar. Bukan dia tidur, dia dengar. Kalau tidur tak masuk. Kalau tak dengar pun tak masuk. Dia syarat dia mesti dengar. Kurang-kurang mesti dengar. Dan nombor 4, dia mengamalkan apa yang dia dengar. Ini 4 benda. Duduk solat jemaah, dirikan solat jemaah, duduk majlis ilmu, dengar kalamullah dan amalkan apa dia dengar. Ini 4. Kita diminta buat 4 saja. Supaya kita dapat 6 ganjaran. Maka Allah Ta'ala akan memberi pada dia 6 ganjaran. Dalam kitab Hidayatul Muta'alim tu dia kata ini hadis. Allah Ta'ala akan bagi dia 6 ganjaran. Apa dia 6 tu? Pertama, diberi padanya rezekinya halal. Dia dapat rezeki yang dapat dia semua halal. Ada orang dapat rezeki tapi rezeki haram. Tu beza. Ada orang dapat rezeki tu tapi rezeki haram. Sumbernya tak pasti kadang. Dia bantai je. Satu, dia beri dia rezekinya halal. Itu penting rezekinya halal ni. Terutama zaman ni payah dapat rezeki halal. Tapi boleh dapat rezeki halal. Bukan tak ada. Itu bila ulama kata, bila engkau memohon Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia dan akhirat, antara perkara yang dikatakan kebaikan dunia akhirat ni apa? Dapat rezekinya halal. Antara kebaikan tu, antara benda orang yang dapat kebaikan dunia akhirat ni, dia dapat rezekinya halal. Maka Allah kurniakan ni, rezeki halal ni, bila dia buat 4 tadilah, dia datang solat jemaah, dia duduk majlis ilmu, dia dengar kalamullah dan dia amalkan apa dia dengar. Pertama, Allah beri dia rezekinya halal. Allah beri dia 6 ganjaran. Nombor 2, dia kata apa? Terlepasnya daripada siksa kubur. Nombor 2, dia terlepas dari azab kubur. Ini ganjaran yang diberi dia tadi. Nombor 3, dibangkitkan dia di padang mahsyar bersama para nabi. Nombor 3. Ini ganjaran ni. Buat 4 je tadi. Nombor 4, diberi dia buku amal dia dengan tangan kanan dia. Dia boleh ambil buku amal dengan tangan kanan. Maknanya ni tanda ahli syurga ni, golongan kanan. Dia dapat ambil buku amal dengan apa? Dengan tangan kanan dia. Nombor 4. Nombor 5, dia akan melintas titian sirat secepat kilat. Nombor 5, dia akan melintas titian sirat secepat kilat. Itu nombor 5. Nombor 6, Allah Ta'ala akan bina di rumah di syurga daripada batu delima merah. Batu delima merah. Dan rumah itu memiliki
40 buah pintu. Maknanya nak ceritakan rumah ni besar. Tu yang kita dalam kitab Hidayatul Muta'allim wal Umdatul Mu'allim. Dia cerita orang yang datang sembahyang jemaah, orang yang datang duduk dalam meja ilmu, lepas tu dia dengar kalamullah, dia amalkan apa yang dia dengar tu, Allah beri dia 6 ganjaran tadi. Rezekinya halal, lepas azab kubur, bangkit bersama para nabi, diberi buku amal tangan kanan, lintas titian sirat cepat kilat, dan dibina rumah di syurga daripada batu delima merah. Batu delima. Dan rumah itu memiliki 40 buah pintu. Ni 6 ganjaran ni. Lepas tu kita kena rajin-rajin datang sembahyang jemaah dan rajin-rajinlah dengar, datang belajar dan dengar dan amal. Ni 4 je benda yang kita buat. Okey, kita nak sambung kitab ni. Saya tak nampak ada orang bawa kitab, saya pun tak nak tanyalah kat mana sambung. Ada kitab? Tak ada. Ada tahu berhenti mana tak? Kecuali masa PKP ada 2 kuliah online, saya sambung kitab. Jadi apa yang saya faham sekarang ni nasihat ke-15 lah, saya tak tahulah kalau saya silap. Saya rasa sekitar tu lah, nasihat ke-15. Dulu masa PKP ada 2 kuliah online, satu nasihat ke-13 saya habiskan, lepas tu nasihat ke-14. Sekarang ni kita nak baca nasihat ke-15. Mudah-mudahan. Dia PKP ni kalau azan kena berhenti kan? Di sana, belah sana, tempat saya ngajar belah sana, dia orang buat macam tu. Sini saya tak tahulah, sama kan? Okey, nanti isyak kita berhenti. 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Nasihat ke-15 dalam kitab Ayyuhal Walad. Apa kitab dia kata? Wahai anakku yang tercinta. Imam Ghazali kata macam tu. Wahai anakku yang tercinta, Imam Hatim Al-Asam adalah murid kepada Imam Asy-Syaqiq Al-Bakhi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Hatim ni, dia ni hidup sekitar 270 Hijrah. Tak salah saya, dia lahir 200 Hijrah gitulah. Dia hidup sekitar 200 Hijrah. Imam Ghazali, dia hidup sekitar 500 Hijrah. Jadi Imam Hatim Al-Asam ni dia belakang lagi lah. Dia adalah anak murid kepada Imam Asy-Syaqiq Al-Bakhi. Imam Ghazali kata, beliau, Imam Hatim Al-Asam ni, pernah ditanya oleh gurunya, Syaqiq Al-Bakhi, rahimahullah ta'ala, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya. Guru dia kata, engkau ni dah belajar dengan aku 30 tahun. Orang dulu belajar 30 tahun tau. 30 tahun belajar. Kita belajar, mungkin 30 tahun lah, tapi sehari sejam je. Dia full time, 30 tahun dia belajar. Dahsyat, orang dulu dahsyat. Mereka memang mengutamakan agama berbanding dengan sekarang lah. Kita kalau sekolah kebangsaan pun 1 minggu 2 jam je agama. Betul tak? 2 jam je tau kelas agama. Lain tu macam-macam lah, matematik apa benda lah. Itu yang kita harapkan, ilmu tu yang kita harapkan sekarang ni, kita beramal dengan ilmu yang tu je lah. Tak ada nak buka kitab, tak ada nak pergi pondok ke, tak ada nak buka apa, kita turat ke, tak ada nak duduk depan guru belajar sesuatu, tak ada. Kita harapkan, kita rasa kita dapat naik semayang. Contohnya semayang lah. Itu je. Sebenarnya macam tak belajar apa-apa. Sebenarnya macam tak belajar apa-apa tau. Kau tanya balik memang tak tahu. Tak tahu. Itu simple je. Apa syarat sah, apa syarat rukun. Apa beza syarat dengan rukun. Itu pun dah tak terjawab lah. Tak boleh, tak faham. Apa beza syarat dengan rukun? Apa beza syarat sah secara wajib? Itu pun tak tahulah. Tapi tanya lanjut lah. Tanya tak tajuk je cukup. Tak tahu. Kenapa? Kita tak pernah belajar. Kita ingat semayang kita ni cukup lah dengan ilmu yang kita ada. Orang dulu belajar 30 tahun. Lepas tu mereka boleh dekat dengan Allah. Mereka, agama mereka kuat. Kita belajar santai-santai. Kalau balik kerja lambat, tak datang. Kita gitu je. Kita sambil lah. Maknanya, kalau tak dapat lah. Kalau dapat lah. Datang. Gitu je. Sebab tu ilmu kita pun dapat lah, tak dapat. Sebab apa? Kita punya watak macam tu. Ini yang sangat menyedihkan lah. Sangat menyedihkan. Kita tak nak buat yang terbaik. Datang kuliah, bawa kitab. Tak ada. Kita datang. Itu je. Aku datang dah baik. Sebab tu kita tak jadi yang terbaik. Sebab tu kita tak dapat ilmu lah. Sebenarnya tak dapat ilmu. Kerana watak kita yang tidak serius. Watak kita yang tak serius. Tu saya kata bawa kitab. Okey. Maka
Imam Syakir Al-Bakri ni ditanya dengan Hatim Al-Asam, apakah ilmu yang telah engkau dapatkan kepadaku? Dia kata, engkau dah belajar dengan aku 30 tahun, apa kau dapat? Macam kita sekarang lah, kita pindah sini dah 10 tahun. Kita selalu pergi surau dengan kuliah. Kita kena tanya diri kita, macam mana guru ditanya nak murid dia. Apa kau dapat 10 tahun kau mengaji kat sini? Apa kau dapat? Kalau kita boleh summary kan. Adakah kita punya amalan sunat bertambah? Adakah kita dah rajin baca Quran? Adakah kita dah istiqamah pada satu zikir? Adakah sembahyang kita lebih khusyuk? Kalau tak ada apa-apa, sembahyang kita tak dapat apa-apa. Kita hanya dapat pahala sembahyang jemaah je. Sebab kita tak dapat apa-apa. Adakah kita lebih kenal Tuhan, belajar tauhid? Adakah kita lebih faham ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, wajib kita tahu berbanding dengan 10 tahun lalu? Kalau 10 tahun dulu tak baca Quran, sekarang boleh baca Quran, tak tahu itu juzuk contohnya lah. Baru dapat ada nampak perubahan. Kalau serupa saja, ni susah lah sikit, bahaya lah sikit. Sebab kalau 10 tahun lalu ajal kita lagi 11 tahun, sekarang ajal kita lagi setahun. Faham Kalau 10 tahun lalu ditulis ajal kita lagi 11 tahun, sekarang ni dah 10 tahun berlalu, ajal kita lagi tinggal setahun. Dan amal kita masih macam gitu. Atau paling takut makin teruk. Makin teruk. Allah bagi kita pangkat, kita makin lewat semayang. Allah bagi kita pangkat, makin kita tak boleh zikir, makin tak boleh baca Quran. Ini lagi teruk lah. Ini dikatakan nikmat yang tak ada rahmat. Sebab tu nak kena hati-hati tau. Nak kena perhati kehidupan kita ni. Itu dah muhasabah lah. Perhati, tengok. Kira lah. Count. Macam mana aku ni? Aku punya witir dah istiqamah ke? Aku berbanding dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu lah. Benar tak kita buat witir 11 rakaat? Yang terbaik itu 11 rakaat. Pernah tak? Oh, tak pernah. Umur dah 50 ni. Entah mati besok lusa dah mati. Tak pernah peningkatan. Kita masih kekal dengan 1 kadang-kadang. Kekal dengan 3. Itu pun tak istiqamah. Kadang tinggal, kadang buat. Maknanya tak ada peningkatan. Sebab apa? Kita tak bertanya macam dia orang bertanya. Kita tak ada guru. Sebab tu tak bertanya. Kami dulu masa belajar, guru tanya ke tau. Kami dulu pergi, ada satu 4 tahun tu. Tahun 90-an tu, 4 tahun. Hari Ahad je pergi pondok. Tak pergi mana dah. Hari Ahad je pukul 7 sampai pondok. Sampai pukul 1 baru balik. Makan di situ semualah. Adalah pelajar 30 orang luar datang. Kalau kat sana dulu arwah Ustaz Manu tanya. Dia tanya kami, baca Al-Muqtah tiap-tiap malam, selawat tak berapa kali, baca tak Hizbul Bahri. Dulu di ijazah kami zikir Hizbul Bahri. Boleh tengok dalam internet Hizbul Bahri ni apa. Panjang bacaan dia. Dia suruh baca lepas subuh, lepas asar. Dia tanya kami ada baca tak? Dia tanya. Macam mana guru ni tanya nak murid dia. Kita kalau setakat ngaji dekat surau kat masjid dan kita ngaji cara tak serius, memang tak siapa nak tanya kita. Betul tak? Tak siapa nak peduli kita ni ada improvement ke, tak ada improvement ke, watak kita macam itu ke, solat kita masih lalai ke. Macam itu je lah. Tanda apa? Tanda kita tak serius nak menyiapkan diri menuju sebuah kematian. Tak serius lah. Kita tak serius. Kita tak serius. Lepas tu, orang lain tak akan tanya kita. Sebab kita pun kita ada guru yang khusus. Jadi, siapa ke tanya? Kita ke tanya. Kita ke tanya diri kita hari-hari. Macam mana ibadah aku ni? Dah bertambah ke belum? Sebenarnya aku dah khusyuk belum? Dan apa cara nak khusyuk? Dia ke tanya. Syarat dah faham belum? Rukun dah faham tak? Syarat sah macam mana? Erti tak? Kalau macam ni macam mana? Macam mana? Tauhid macam mana? Bab beriman pada Allah macam mana? Apa maksud beriman pada Allah? Bab lain-lain lah. Bab murtad dah faham tak? Dah baca tak? Pernah go through tak? Risalah-risalah dalam kitab tauhid yang menyatakan perkara ni boleh murtad, boleh murtad, boleh murtad. Pernah tak go through? Kita tanya diri kita. Kalau tak pernah, pergi buat cepat. Jangan tunggu. Jangan mati dalam lubang yang hina. Lubang hina tu nama apa? Nama jahil. Itu Imam Ghazali ni kata, Syakir Al-Bakri ni ditanya pada anak murid dia yang belajar 30 tahun. Apa engkau dapat daripada aku? Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Dia kata dia nak daripada 30 tahun belajar, dia boleh simpulkan 8 perkara. Ini ada cerita dalam kitab ni, 8 perkara ni. Pada hemat saya, 8 faedah ini sudah memadai untukku. Kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat. Dia kata daripada 30 tahun belajar ni, dia boleh simpulkan
Dia boleh ringkaskan 8 perkara dia dapat. Kalau kita tanya diri kita kuliah kat masjid ni, kita dengar kuliah, apa kita dapat? Kita tak jawab tau. Kita tak jawab. Kita pun tak tahu apa benda dia dapat. Sebab kita tak serius. Nota pun tak ada kadang. Apa kita dapat kita tak tahu. Kadang tak dapat kosong, benda kosong yang dapat. Hanya melepaskan masa maghrib isyak. Tak boleh gitu pun. Mesti bawa balik sesuatu. Kurang-kurangnya bawa balik kesedaran untuk kita bertindak lah, untuk kita buat sesuatu. Atau kita ambil iktibar, aku kena berubah. Itu paling kurang lah. Aku kena berubah. Lalu Syakik berkata, apa dia 8 faedah itu, wahai Hatim Al-Asam? Apa faedah 8 yang kau dapat ni? Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, ni faedahnya pertama dia kata. Apa dia nampak bila dia belajar 30 tahun? Sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia. Faedah pertama dia kata, dia lihat makhluk-makhluk di dunia ni. Dia lihat dan dia belajar. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini, mesti ada sesuatu yang dikasihinya. Dia kata mesti ada makhluk ni, mesti ada sayang benda. Sayang orang ni, sayang pekerjaan, sayang benda ni, sayang harta. Mesti ada benda dia sayang. Setiap makhluk ada benda dia sayang. Dan yang diasyikinya, yang diasyik, dia seronok. Ada orang suka memancing, ada benda-benda yang diseronok. Ada orang suka ride, ujung minggu ride sana, ride sini, ride sana, ride sini. Bukan salah ride tu. Kadang memancing 3 hari, Padu Ain tak pergi belajar. Ni penyakit yang sangat menggugat ni tau. Dia kata dia tak ada masa, tapi dia boleh pergi mancing 3 hari baru balik. Tapi Padu Ain pun tak lepas. Sifat 20 pun tak pandai. Sifat 20 pun tak pandai. Tapi dia ada masa buat benda lain. Ini yang susah lah. Ini susah. Ini rezeki masing-masing. Ada orang dia nampak benda yang utama dan dia buat benda utama. Ada orang Allah beri dia faham Padu Ain ini wajib dia belajar dan dia akan cari jalan untuk belajar. Ada orang dia nampak benda ni sampingan aja. Nanti pencen belajar. Kalau sempat pencen lah. Ada orang dia nampak benda ni pelajaran kanak-kanak. Kafar, macam sekolah kafar. Ada orang dia kata dia dah lalui benda ni sekolah rendah dulu. Dah belajar dah Padu Ain. Tapi bila semak, semua benda tak tahu. Tapi dia rasa dia tahu. Ini yang ulama kata murakab. Jahil yang murakab ni dia berlapis-lapis. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak sedar yang dia tak tahu. Ada orang begitu. Dan dia tak nak go through, dia tak nak fikir, dia tak nak tengok, dia tak nak cuba tanya diri dia, dia faham tak apa yang wajib dia ketahui. Apa yang wajib diimani, dia tak faham. Ini yang membimbangkan tau. Ini yang membimbangkan. Takut apa? Bila mati nanti, bila semak, rukun iman masalah. Tak lepas. 6 ni ada satu sangkut. Kalau 6 rukun iman, satu sangkut, tak betul keyakinan, walaupun ditanam dekat kubur Islam kat Kelang ni, sebenarnya dia mati bukan cara mau Islam lah. Dia mati kufur. Ini paling bahaya tau. Tauhid ni kita tak belajar. Lepas tu kat sini ada macam-macam guru aja. Kitab buka. Tu saya kata, bab Padu Ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf, bawa kitab dan tengok satu-satu tau. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita jugalah. Untuk memastikan akidah kita betul. Lepas tu dalam kitab Mustika Hadis kan dia tulis kan, bab beriman pada hari akhirat. Dia kata apa? Syurga ni Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang mempergiatkan dirinya mengesahkan ibadah. Satu. Nombor 2, syurga ni Allah Ta'ala sediakan untuk mereka yang mempergiatkan diri dia. Pergiat ni mana sungguh-sungguh lah. Mengesahkan akidah. Ini 2 ni. Kalau kita tak ada usaha, takut kita pun tak tahu main kita betul wuduk kita betul ke tidak. Dan selalu saya perhati kalau orang tak belajar, memang dia tak tahulah. Memang dia tak tahu Bila kita mula buka kelas, kadang-kadang yang hadir ni memang orang dah pencen. Kita tengok soalan dia, kita tahu di sini tak tahu apa-apa. Dia tak reti apa-apa tau. Tapi syukurlah dia dah mula nak belajar. Sempat tak sempat tak tahu. Kalau tak sempat, baru belajar rukun sembahyang ketiga dah meninggal. Sebab dah tua. Dah 60, dah 70, dah tak sempat. Jadi masa ni kita tak tahu ujung ni bila tau.
Tapi bila ilmu fardu ain ni kita tak belajar, hukum dia berdosa. Sebab tu nama dia fardu. Orang hanya faham fardu ni sembahyang, puasa, tapi orang tak rasa belajar agama ni fardu tau. Betul saya kata Ini bukan benda yang wajib untuk diutamakan. Ini hanya kesampingan lah saya kata. Kalau kita sempat kita datang, kalau kita dapat kita datang, tak dapat kita datang. Kalau ada hal lain nak beli pampers anak ke, nak beli mi goreng ke, tak datang. Pada alasan-alasannya tak masuk akal kadang. Kenapa? Tak rasa. Allah tak bagi dia rasa. Kalau Allah bagi dia rasa, dia akan segera mengutamakan. Itu rezeki masing-masing lah. Itu hidayah yang kita tak boleh buat apa kadang. Memang betul kita akan boleh buat apa. Dan aku melihat pula ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasih itu hanya menemani kekasihnya hingga ke masa dia sakit saja. Maknanya Mati Azam kata, aku nampak manusia ni dia ada kasih ni, kasih ni. Ada yang kasih pada anak dia, contohnya. Ada kasih pada isteri dia, contoh dia. Dan dia, orang yang dikasih ni hanya teman dia waktu sakit je. Sampai waktu sakit je. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya hingga dalam kubur. Ada juga benda yang manusia sayang ni atas muka bumi akan jadi kawan dia sampai dalam kubur. Ada benda tak sampai sakit mati tak boleh teman dah. Itulah pasangan kita, itulah anak kita, itulah saudara kita, itulah harta kita. Dia tak boleh buat apa kat kita. Sakit sayang macam mana pun, kalau suami tu meninggal, isteri tak mungkin akan nak masuk kubur sama, tak mungkin. Tak ada lagi orang buat. Kereta macam mana kita sayang dia pun, kita lap ke, kita cantik ke, kita suka seronok ke, motor besar kita seronok sekalipun, bila mati, dia tak boleh teman kita dalam kubur. Itu dia kata ginilah. Cakaplah apa? Pekerjaan yang kita sayang. Jaga kerja betul-betul. Balik malam, pergi pagi, balik malam, tak sempat nak belajar, tak sempat nak apa buat, tak sempat. Belajar agama semua tak sempat. Sayang betul kerja. Tengok karier nampak kat situ. Dia hanya boleh temankan kita, samakan kita, sampai kita sakit je besok. Itu dah sakit pun dah tak boleh kerja dah. Tapi dalam kubur, kerja tak tolong kita. Itu dia kata ginilah. Manakala yang lainnya akan balik dan tidak mahu bersama-samanya dengan kekasihnya dalam kubur. Betul lah. Duit ringgit yang kita simpan, pelaburan yang kita ada, harta benda yang kita ada, barang kemas yang kita pakai, cakaplah apa benda yang kita sayang. Benda-benda antik yang kita simpan. Kadang-kadang koleksi kasut yang kita simpan. Ada orang koleksi topi yang disimpan. Ada orang buat koleksi baju Hard Rock Cafe. Dia pergi mana-mana dia beli baju Hard Rock Cafe. Ada orang buat itu. Hard Rock Cafe Bandung, Hard Rock Cafe London. Dia simpan buat koleksi. Dia sayang, dia tak bagi orang. Tapi benda dia sayang tu pastilah tak boleh teman dia kat kubur. Ada orang sayang kamera. Dia beli kamera macam-macam jenis kamera, minat. Dia suka. Hari-hari dia bilik dia sayang. Tapi benda tu tak teman dia kubur. Pasti, memang pasti. Dia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Memanglah, soal teman kita. Baju kita yang kita sayang, dia akan tinggalkan kita dalam kubur seorang. Tak kau boleh pakai baju tu, pakai kain apa dia. Itu mati yang kata, dia akan tinggalkan kau seorang diri dalam kubur. Itu ulama kata apa? Jangan bermati-mati buat benda yang tak bawa mati. Tahu? Jangan bermati-matian buat benda yang tak bawa mati. Tapi bermati-matianlah pada benda yang bawa mati. Ilmu, amal soleh, solat, yang kita bawa mati, yang akan diperhitungkan waktu mati kita. Bermati-matian. Kalau dulu tak solat, sungguh-sungguh kau tahu solat. Kenapa? Kalau tahu solat ni nanti kena bawa dalam kubur. Kena cek semayang kau mana ni? Mana semayang kau ni? Dulu kau 3 tahun tak semayang. Mana kau tahu? Kau tak ganti kenapa? Bukankah kalau itu wajib bagi kau mana? Malaikat tanya mana? Mana semayang kau? Kita tak sungguh-sungguh. Setelah benda tu disemak waktu mati nanti. Waktu masyarakat nanti disemak satu-satu. Mana semayang kau? Ni mana? Ni kosong ni. Kau tak semayang 3 tahun. Mana kau tahu kau? Tak ada. Tak nampak pun kau tahu mana? Tapi kita balik benda tak mati, kita mati-mati buat. Kerja mati-mati kerja. Mati-mati kerja tau. Sampai meninggalkan agama kadang. Kata balik patutnya jangan mati-mati benda tak bawa mati. Tu guru-guru cakap gitu dulu. Lalu aku terus berfikir, apa dia fikir? Dia nampak ada benda orang sayang, tak boleh teman nak kubur. Kalau dia sayang tu manusia tu teman dia sampai dia sakit, dah mati, manusia tinggalkan dia dalam kubur seorang. Gitu.
Lalu dia kata, daripada keadaan ni, aku berfikir. Itu ulama kata berfikir itu pelita hati. Lepas tu kita kadang-kadang perlu merenung. Renung, kita fikir seorang. Tanya diri kita tau. Tanya diri kita. Yang wajib aku dah jelas tak? Satu jelas, nak buat tu jelas tak cara dia? Solat dia jelas tak? Apa syarat mengesahkan rukuk, jelas tak? Apa solat Fatihah ni nak sah ada 10, jelas tak? Tanya dulu diri kita. Syarat wajib ni, syarat sah ni aku faham tak? Ada kiblat macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Sebab kita dah kena pastikan ibadah kita betul, terutama solat. Yang lain-lain lah, puasa ke apa benda ke, mesti pastikan betul. Benda yang wajib. Sebab benda ni akan disemak satu. Lepas tu tanyalah diri kita, macam mana amalan sunat aku, macam mana, ada peningkatan tak 10 tahun lalu sampai sekarang. Apa yang aku meningkat ni, apa yang aku istiqamah. Jangan tanyalah, orang ni tak akan tanya kita tau. Kita jangan tanya, sebab kita yang akan menghadapi pengurusan kubur ni. Kita yang hadapi, bukan orang lain hadapi. Tak ada orang boleh tolong kita. Walaupun orang tu kita sayang. Dia tak boleh teman kita dalam kubur. Ni Imam Hatib Al-Hasan kata. Dia kata teman kau dalam kubur. Lepas tu nak kena tanya, selalu kita tanya diri. Berapa kali aku istighfar dalam sehari? Rasulullah tu 70 kali. Ada dia kata 100. Kita yang berpuluh-puluh dosa, yang bertempik-tempik buku dosa ni, berapa kali kita minta ampun dengan Allah? Kita kena tanya diri kita, berapa kali kita istiqamah? Selawat kita berapa kali? Yang sunat kita banyak mana? Qadha kita dah habis ke belum? Qadha solat dah habis ke belum? Qadha puasa dulu, kalau tak puasa dah bayar fidyah ke belum sebab lambat qadha. Ini semua nak kena tanya lah sebelum mati. Kau dah mati nak tanya pun tak guna. Buat apa tanya? Dah mati kau nak buat apa pun. Terima je lah apa buku yang kita bawa, terima dalam kubur, apa benda pun. Kalau masalah, masalah lah. Kalau beruntung, beruntung lah. Kalau bahagia, bahagialah. Kalau celaka, celakalah. Tu guna tu. Apalah tatafakkarun, tidakkah kau berfikir? Lepas tu dia kata, lalu aku terus berfikir. Tengok macam ni, fikir. Tengok macam ni, belajar. Bukan fikir untuk orang lain, fikir untuk kita. Buat apa fikir untuk orang lain? Buat apa fikir kesalahan orang, tak buat apa? Sibuk sebut kesalahan orang, nak buat apa? Imam Ghazali kata, kesalahan orang, bukan Imam Ghazali, penawar bagi hati. Walaupun besar, dia tak beri kesan pada engkau. Tapi kesalahan engkau, walaupun kecil, dia akan beri kesan pada engkau. Lepas tu ulama kata dosa kecil, kalau Allah tak ampunkan, dia boleh menyebabkan masuk neraka. Walaupun dosa kecil, bila tak ada keampunan. Itu yang kita kena ambil perhatian. Sesama kita ambil perhatian. Sesama kita congak, sesama kita tengok, sesama kita telik buku amal kita ni, sebelum dibentangkan nanti di akhirat. Sebelum kena bentang nanti ke akhirat, baru kita terkejut-terkejut. Oh, ni tak ada, ni tak ada. Semayang 4 tahun tak ada. Macam mana nak jawab ni? Semayang sekarang pula salah. Ada syarat sah langgar, tak tahu. Rukun pun buat tak betul. Tak tahu yang betul macam mana, entah. Dia harap dulu belajar darjah 5 sekolah kebahasaan. Itu je dia harapkan. Sedangkan tidak cukup dan tidak memadai. Tu dia kata tidak memadai tau. Tak percaya buka kitab. Pergi duduk buka kitab. Ada guru, tengok kita nampak banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Okey. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku buat kesimpulan. Dia fikir dan dia conclude. Apa dia conclude? Kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih yang patutnya kita sayang atas muka bumi ni, yang patutnya dia dapat dengan kita, yang patutnya kita buat di hari-hari, yang patutnya kita berdamping dengan dia, itu sebab kekasih ialah kekasih yang setia mengiringi kekasihnya ke dalam kubur. Mesti kita kasih benda yang boleh teman kita dalam kubur. Dan menjadi penghibur. Bukan teman aja, dia hiburkan kita. Waktu tu dalam kubur orang punya takut. Dengan gelap, dengan panas. Muncul malaikat muka nangkir. Dengan suaranya bagi halilintar. Tanya soalan, bergegar-gegar kubur dan memegang tongkat. Waktu tu ketakutan dia, Tuan cakap. Cemas dia, Tuan cakap. Bimbang dia, resah dia, tangisan dia, Tuan cakap. Tapi Imam Hatib kata, akan ada seorang penghibur yang menenangkan kita. Yang menjadi penghibur dan teman setia.
Dulu saya pernah cakap saya pergi Patani. Saya dah pergi Patani 3 kali kot. Saya pergi Patani, pergi pondok lah ni, ke pondok. Itu jumpa Baba Karim. Sana guru panggil Baba lah Baba Karim. Baba Karim tu dekat masa saya datang kali pertama tu dia tak ada. Saya datang lagi 4 bulan baru saya dapat jumpa dia. Saya datang dia tunjuk betis dia lah. Dia kena bypass. Dia buka dada dia. Kau dia membaik kau tak ada. Kau kena bypass. Dia tunjuk dada. Baba Karim ni dia ni pengurusi Persatuan Ulama Patani. Waktu itulah timbalan dia Baba El Sepanjang. Kalau kita kenal lah Baba Ismail Sepanjang. Sepanjang ni nama kampung dia, nama dia Ismail. Kata kau kena bypass tu. Dia tunjuk lah. Memang berbelah ada dia. Lepas tu nampak lah dia punya urat daripada betis ni dia ambil untuk kan dia buat bypass kan. Jadi masa saya datang tu adalah datang kawan-kawan berapa ramai 40 orang. Tak sampai 40 orang, dan 36 orang lah satu bas. Jadi kita biasalah kolek-kolek dengan kawan bagi semangat kan, bagi semangat. Lepas tu cakap dengan Baba kami nak balik ni. Duduklah adalah setengah hari dan 4 jam gitulah. Duduk tolong kat sana apa patut buat Lepas tu borak-borak dengan anak murid. Baba kami nak balik ni, Baba bagilah tazkirah sikit sebelum kami balik. Nak pergi pondok lain sebenarnya. Dia kata kau nak cakap satu benda je, dia kata. Dia mau kena ambil perhatian. Dia orang ni cakap Kelantan Baru cakap Kelantan Dia kata, dia mau tahu tak bila kita mati, dia kata, kalau kita ada amal soleh, tu dia cakap perkataan tu. Kalau kita ada amal soleh, dia mau kena ingat ni, dia kata. Nanti bila dia mau mati, kubur gelap, dia kata. Dia mau nampak muka nangkir. Ngeri. Dia mau dengar suara dia macam halilintar membelah bumi. Dia tanya soalan tu bergegar. Dia mau cemas takut. Postang tengok. Dia kata. Dia mau kena tanam je. Orang kampus je. Nanti malaikat tepuk dia punya kaki. Dia kata. Ini memang jalan cerita dalam kitab Imam Qurtubi dia cakap. Kitab Arab lah. Dia akan tepuk dia punya kaki. Dia mau terjaga. Waktu tu postang dia mau tengok muka nangkir. Dan ada malaikat akan dudukkan demo. Duduk melunjur tau. Duduk je tu. Kaki melunjur. Waktu itulah dia mengaku rasa ketakutan yang amat sangat. Semua manusia akan takut. Tapi kalau dia mati, dia kata, bawa amal soleh, amal yang baik. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang bukan malaikat. Lelaki macam kita ni. Dan dia mau tengok muka dia jangok. Tahu jangok tau, jangok. Tahu jangok? Orang Kelantan cakap jangok apa? Cantik-cantik, handsome. Dia mau tengok muka dia jangok, gigi dia putih, badan dia salsa, dia kata. Saya tiru cakap dia ni. Badan salsa, muka putih, jangok nampak, segak, bau wangi, kata. Dalam ketakutan tu nanti dia mau kata, siapa awak? Mu ni siapa, dia kata. Mu ni siapa? Maka lelaki tu akan berkata, engkau jangan takut, engkau jangan duga cita, engkau jangan susah hati kat sini. Akulah yang akan meneman kau dan akulah kawan baikmu di bumi. Dan orang tu akan kata, aku tak kenal engkau, siapa engkau? Aku tak kenal engkau. Aku tengok muka engkau, aku tak kenal engkau, siapa engkau? Akulah amalmu yang soleh. Tu. Memanglah kita cerita macam tu. Jadi orang lelaki yang soleh, orang lelaki tadi yang dilupakan amalnya soleh ni, orang lelaki, dia akan teman kita, dia akan hibur kita, dia akan jadi teman setia kita. Apa saja masalah kita, dia akan tolong. Apa ni? Amal soleh. Amal soleh. Itu nama dia amal soleh. Dia menjumpai seorang lelaki. Dan kalau dia mau mati tak bawa amal soleh, dia mau mati bawa amal toleh. Toleh ni jahat lah. Huruf to. Datang juga dia lelaki. Hitam pakaian dia, copa camping rupa dia, buruk muka dia, busuk bau dia. Datang dan merangkak-merangkak macam setengah mati. Dia kata, siapa engkau ni? Siapa ni? Dia kata, aku kawan kau atas muka bumi. Ni dia datang juga. Baju hitam, buruk rupa, busuk bau, semua lengkap lah. Yang tak baik semua lengkap.
Dia kata, demo tak kenal aku ke? Dia kata, aku tak kenal kau. Siapa kau ni? Siapa kau ni? Busuk ni apa ni? Siapa kau? Kau buat apa kat kubur aku? Siapa kau? Akulah amalanmu yang keji. Lepas tu dia tinggalkan orang ni. Tinggal lah, nak kena balun ke, nak kena pukul ke, nak kena tanya ke, nak kena apa ke, nak kena patok ular ke apa, dia tinggalkan. Ini yang Baba Karim dia pergi ceramah kat kami lah. Dia kata, kau nak ingatkan satu lah. Dia mau balik Kuala Lumpur, ingat satu, buat amal soleh. Tu je dia kata. Betul? Ini benda betul. Dia tanya ada soalan. Saya tengok kawan tak tanya, saya tanyalah. Bapa, kalau nak zikir, apa zikir yang paling baik dan banyak mana nak baca? Saya tanyalah. Dia mau baca La ilaha illallah 12,000 kali sehari. Saya suruh diam lah. Saya kata dia boleh habis 12,000. Kata dia mau baca 12,000 kali sehari. Lepas tu saya pergi pondok satu lagi. Saya jumpa Baba Mat. Baba Mat ni nama dia Abdullah, tapi orang panggil dia Baba Mat. Saya tanya soalan sama lah waktu nak balik. Waktu nak balik, diorang semua naik bas, saya jumpa Baba Mat. Baba, bagilah zikir-zikir saya boleh amal. Dia mau bagi alamat rumah. Kau nak tulis banyak ni. Dia dah post lah, 2 muka A3. Dia tulis dengan tangan panjang. Tapi kat sana dia kata, saya kata tadi Baba Karim ada bagi 12,000 la ilaha illallah. Tak boleh buat? Tak tahulah, tak cuba lagi lah 12,000. Ginilah, dia mau baca 500. Satu waktu solat baca 100 la ilaha illallah. Tapi dengan syarat mesti putus hubungan dunia. Tak boleh ingat apa-apa pasal dunia. Kerja ke, anak ke, isteri ke, apa ke, hutang ke, kereta ke, rumah, tak boleh ingat apa-apa. Mesti solid. Putus tau. Ingat Allah je, la ilaha illallah. Dan dia pun faham pada makna la ilaha illallah. Dia bagi tauhid kan, dia faham tak? Faham. La ilaha illallah ni ada 13 makna. Itu dah bagi tauhid pula. Dia masuk ke 13 ni dalam hati. Baca 100 kali. Okey, buat tu dulu dia kata. Ni Baba Mat kata gitu pula. Ini nama apa ni? Ini nama amal soleh. Ini nama amal soleh. Kita tak buat kita tak buat, kita tak mengaji, kita tak belajar, kita tak itu, tak ini. Mana amal soleh kita? Sembahyang pun berterabur, kadang-kadang rakaat pun tak ingat. Mulut baca Rabbi Fili, minta ampun. Warham ni, kesian kat aku, tapi hati tak kat mana tak tahu. Tak ada ingat langsung. Tadi 3 kali minta ampun 3 rakaat. Tak ada rasa pun minta ampun. Tak rasa. Baca, tapi tak rasa. Ni rupa solat, ni rupa solat. Ini rupa solat. Ulama kata, engkau menghantar bangkai pada Tuhan. Itu bangkai boleh tak elok boleh busuk. Bukan menambahkan rahmat Allah. Paling takut dia mengundang murka. Itu yang paling takut tu. Sebaik-baik kekasih itu kekasihnya setia mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan dia kata tidak ada kekasihnya bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amal yang soleh. Itu dia kata amal yang baik, amal yang soleh. Ada amal tak baik, buat amal tapi tak ikhlas, tak soleh. Ada amal buat amal tapi salah, tak soleh. Ada amal buat lepas amal rasa kita yang buat, kita sombong, tak soleh. Ada amal semayang syarat rukun tak erti, bantai je, salah, tak soleh. Amal tapi tak soleh. Itu dia katanya amal ini mesti amal soleh. Mesti betul dari segi syariat, betul daripada hati, mesti kerana Allah. Anak belajar tu kerana Allah ni maksud apa? Nah, kita tak tahu kerana Allah ni maksud apa. Macam mana kita nak kata kerana Allah? Amal soleh ni amal ikhlas. Apa di ikhlas? Apa tanda ikhlas? Apa syarat ikhlas? Apa rukun ikhlas? Tak belajar. Kita pun tak tahu amal kita ikhlas tidak ni. Mana nak jadi amal soleh? Ini masalah dia apa tahu? Bila di amal ini dia tak ada ilmu yang menapis tahu. Ilmu yang menunjukkan. Ni amal soleh ni ikhlas. Ikhlas macam mana? Ikhlas ni gini. Ini tanda dia. Ini tanda tak ikhlas. Ada tanda dia. Tak ikhlas memang Allah tak terima amal. Ini syarat Allah terima amal ni mesti ikhlas. Baru nama dia amal soleh. Semayang pula ada ilmu dia, syarat dia gini, rukun dia gini, pembatal dia gini, tauhid macam ni, tasawuf macam ni, sombong macam ni, jangan sombong nanti tak masuk syurga. Rasulullah kata orang ada sombong seperti biji sawi dia dilarang masuk syurga. Kita tak belajar tasawuf pada ilmu fardhu ain. Syarat sombong apa? 24 tanda sombong dalam kitab. Kita pernah tahu pun.
Kali kita cek, Allah hari-hari aku sombong. Jadi amal tu tak ada soleh. Bimbang amal tu hanyalah satu rutin harian yang kita buat. Bila dinilai, tengok tak ada nilai sisi Allah. Ini yang paling menakutkan. Kenapa? Semuanya berpunca bila kita tidak duduk pada ilmu. Kita tak mengaji je. Oi, bahaya tak mengaji ni tau. Tu dulu kat pondok dulu nyanyi nasyid. Ilmu itu cahaya, jahil itu bahaya. Betul lah, itu bahaya. Amal tak sah ada kemungkinan besar. Amal sah tak terima pula. Ada hati ada sombong, hati ada riak. Riak ni apa? Sombong ni apa? Menyebabkan amal tak diterima. Tak faham. Tak erti. Nak definition pun tak faham lagi. Apa beza reza dengan sabar pun tak erti. Apa makna syukur tak erti. Tawakal ni apa syarat dia? Semua tak erti. Itu akibat apa? Tidak duduk dalam pengajian. Okey, lagi 2 minit saya nak habiskan. Maka aku terus menjadikan amal soleh ini sebagai teman dan kekasihku atas muka bumi. Bila jadi teman, hari-hari kita jumpa, hari-hari kita buat, hari-hari kita bercerita, hari-hari kita kumpul, kita tambah banyak-banyak amal soleh. Buat yang terbaik. Datang mengaji, buat yang terbaik. Datang sembahyang Jumaat, buat yang terbaik. Baca Quran, buat yang terbaik. Kenapa? Moga-moga dia jadi amal soleh. Lepas buat, datang rasa syukur. Jangan kata kita buat sebab kita pandai, kita hebat, jangan. Nanti tak jadi amal soleh. Takut jadi amal toleh, amal jahat. Jangan bangga, jangan riak, jangan. Belajar riak ni apa, bangga ni apa, berani macam mana. Apa dah tanda dia, macam mana cara nak hilang. Itu semua dah belajar dalam ilmu tasawuf. Salah satu bidang fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf. Itu kena belajar 3 ni. Jadi terpelihara lah amal ni, jangan jadi musnah. Disebabkan sifat kita yang tak betul. Hati kita yang salah pada amal. Ni kena belajar. Tak belajar nanti jahannam amal. Penat nak buat tu. Penat tak dapat apa. Dan terus menjadikan amal soleh sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku. Peranan amal soleh ni dia terangkan kubur kita. Ini mati bahasa kata. Bawa lampu dalam kubur. Bukan lampu bentol TMB tu. Lampu ni nama dia amal soleh. Dia terangkan kubur yang gelap. Itu peranan dia. Menerangi kuburku. Mana kubur ni gelap. Oh, na'udzubillah. Dalam gelap pun dia belasah. Dalam gelap ular datang. Kau tak menakutkan dia? Dalam gelap malaikat menjerit. Dipukul. Pecah-pecah kepala. Dipukul antara 2 telinga. Rasulullah kata, kalau engkau boleh dengar suara dia menjerit, engkau akan lihat orang timur dunia, barat dunia akan dengar. Orang barat dunia dekat Amerika ni, kat UK ni boleh dengar suara orang kat Malaysia menjerit. Kalau suara itu boleh dibuka keluar daripada 2 muka bumi. Teruk ni. Ini bukan cerita main, bukan cerita dongeng. Jadi kita memerlukan sesuatu yang menolong. Apa dia? Itu nama amal soleh. Kalau tak buat, tak bawa balik apa-apa. Allah, hai bimbang. Dan dia menerangi kuburku. Dan menghiburkan hatiku. Resah dalam kubur, takut dalam kubur, ada penghibur, ada yang menenangkan, ada beritahu, ada kawan. Itulah nama dia amal soleh. Itu nama dia amal soleh. Dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku bersendirian. Apa tu? Amal soleh lagi. Okey, cukup. Ini pun dah habis dah ni. Moga-moga nanti jangan zandu, saya nak habiskan. Moga-moga Allah beri kita faham pada segalanya yang kita pelajari dan dia beri kita kekuatan untuk amal. Sekurang-kurangnya kita balik daripada surau ni, kita dapat satu hadiah daripada Allah. Itu nama dia insaf. Cukuplah. Itu nama dia insaf. Dan ada kehendak yang besar untuk berubah. Dengan apa? Dengan berusaha mengumpul banyak-banyak amal soleh dan pastikan amal yang dibuat itu soleh, maknanya sahih, betul, sah, diterima. Siapa yang beritahu? Ilmu yang kita pelajari. Kalau tak ada ilmu, kita pun tak tahu. Okey, cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.